wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke arah timur dan juga barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada segala malaikat, segala kitab dan juga sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedangkan ia menyayanginya kepada kaum kerabat yang terdekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin dan kepada orang yang sedang berada dalam perjalanan, juga menderma kepada orang-orang yang meminta. Dan antara kebajikan itu juga adalah untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian juga termasuk dalam kebajikan. Begitu juga ketabahan orang-orang yang sabar ketika masa kesempitan, masa kesakitan, dan juga ketika mana bertempur dalam perjuangan perang fisabilillah. Oleh yang demikian, mereka ini adalah orang-orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka jugalah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul Azim. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surah As-Sabah yang menjemput Tuan Haji Zamzuri, pengerusi Datuk Yusuf, Timbalan pengerusi, Setiausaha, Bendahari, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran hadirat ilahi, kerana dengan limpah karunia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala masih pinjamkan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan kesemua itu menjadikan kita lebih kuat untuk mencapai jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbincangan dan juga perbicaraan kita berkaitan dengan manhaj wasatiyah dalam bab yang berkaitan dengan akidah, seperti mana yang telah kita bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Kita telah membincangkan tentang beberapa bab yang berkaitan dengan wasatiyah. Wasatiyah dalam definisi iman, wasatiyah dalam sumber akidah, wasatiyah dalam pendekatan ilmu akidah, dan kita juga telah membicarakan tentang bab yang berkaitan dengan usul dan juga furu' dalam akidah. Seperti mana yang ditanya oleh seorang tuan haji pada pertemuan yang terdahulu, apakah itu usul dan apakah itu furu' dalam akidah? Para ulama juga menyenaraikan tentang perkara tersebut. Dan sebelum kita masuk kepada perbahasan baru manhaj wasatiyah dalam perkara ilahiyah, dalam perkara yang berkait dengan perkara-perkara ketuhanan, hendaklah kita sentuh sedikit sebanyak tentang bab yang berkaitan dengan furu' akidah dan juga usul akidah. Jadi di bawah dikemukakan beberapa contoh penerimaan
dan pengiktirafan oleh tokoh-tokoh ulama sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah tentang usul dan juga furu' dalam akidah. Antaranya seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Dia kata, sekiranya seseorang ragu terhadap mana-mana usul akidah yang tidak dapat tidak, la budda min i'tiqadihi, yang tidak dapat tidak mesti dipercayai, dan keraguannya tidak hilang, melainkan dengan mempelajari dalil-dalil mutakallimin, yakni dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama ahlul kalam. Ini kata Imam An-Nawawi. Kerana Imam An-Nawawi seperti mana yang kita sedia maklum, dia bermanhaj Asy'ariyah dalam perkara yang berkait dengan akidah, dan dia cenderung kepada perbahasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Begitu juga dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Okey, jadi dia kata, sekiranya keraguan itu tidak dapat dihilangkan melainkan dengan mempelajari dalil-dalil mutakallimin, maka wajiblah atasnya mempelajari dalil-dalil itu demi menghilangkan keraguan dan mendapatkan usul tersebut dalam perkara akidah. Begitu juga disebut oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Dia wafat pada tahun 745 Hijrah. Dia wafat pada tahun 745 Hijrah, bermakna dia orang yang datang pada kurun ke-7 Hijrah. Dia ulama ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia ada ulama yang hidup pada 300 kurun yang awal, yang kita kenali mereka sebagai salafus salih, salafus hazil ummah. Dan mereka ini terdiri daripada golongan sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga mereka yang mengikuti ulama-ulama tabi'in. Adapun Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan juga guru dia Al-Hafiz Ibn Taymiyah. Semua mereka dia datang selepas daripada 3 kurun yang awal. Pada peringkat 3 kurun yang awal ini, dia berlaku kita kata pertembungan dalam dunia ilmu Islam. Apabila masuknya kita kata ilmu asing ke dalam dunia Islam, sehingga para ulama terpaksa mempelajari banyak hal untuk menjawab persoalan-persoalan akidah yang dikemukakan oleh ilmuwan asing pada ketika itu, terutamanya dengan golongan-golongan yang terpengaruh dengan falsafah Neoplatonism, falsafah Aristotle dan sebagainya, yang mana mereka bawa masuk. Bila berlaku perluasan dunia Islam, maka berbagai-bagai jenis orang masuk ke dalam dunia Islam. Dan bila berbagai-bagai jenis orang masuk ke dalam dunia Islam ni, sudah pasti mereka akan membawa sedikit sebanyak fahaman mereka ke dalam dunia Islam. Jadi pada 3 kurun yang awal ni, berlaku perbahasan antara aliran ahlul hadis, antara aliran ahlul ra'yu, antara aliran kita kata Mu'tazilah, ahlul aqli, aliran Jahmiyah dan sebagainya, sehingga akhirnya habis kurun tersebut. Ulama-ulama yang datang selepas daripada itu juga terpaksa berjuang untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul pada ketika itu. Lalu akhirnya muncullah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah anak murid kepada Imam Al-Juwaini Al-Haramaini, dan juga Al-Imam Al-Baqilani dan sebagainya, mempertahankan manhaj Asy'ariyah dalam perbahasan akidah. Kemudian selepas daripada itu pula muncul Ibn Taymiyah yang nak restore balik. Maknanya yang nak mengembalikan balik kefahaman akidah ini menurut fahaman Ahlus Salaf, seperti mana yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di situlah berlaku kita kata perbezaan yang membawa kepada perkara usul dan juga perbezaan dalam perkara furu' dalam akidah. Dan sebab itulah apabila datangnya ulama-ulama yang cuba untuk mendamaikan ilmu-ilmu yang sebegini, tokoh-tokoh seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan sebagainya, mereka menyebut mengenai perkara ini selepas daripada 3 kurun yang awal yang kita sebutkan tadi. Jadi Imam Ibn Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsir dia Al-Bahrul Muhit, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya umat kamu ini merupakan ummatan wahid. Okey, jadi ketika menafsirkan ayat ini dia kata wa yatahammal an takuna hazihi isyaratu ila tariqati allati kana 'alaiha al-anbiya al-mudzakkiruna min tauhidillah ta'ala. Dia kata perkataan hazihi dalam firman Allah, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah,
Perkataan hazihi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mungkin juga mengisyaratkan ila tariqah, mengisyaratkan kepada jalan-jalan yang diikuti para nabi. Para nabi tersebut berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan dan juga laluan yang sama. Tiada khilaf padanya pada usul akidah. Malah apa yang dibawa oleh para nabi itu jugalah jalan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibnu Ajibah. Dikenali dengan nama Ibnu Ajibah. Nama asalnya Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi. Dia wafat pada tahun 1224 Hijrah. 1224 Hijrah. Dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid, ketika menafsirkan firman Allah, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, dia kata jalan dan agama yang kamu ikuti itu adalah sama dalam usul akidahnya. Ia tidak berubah dengan berubahnya masa, iaitu tauhid dan juga lain-lain usul akidah. Begitu juga Al-Allamah Mahmud Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani ketika menafsirkan firman Allah, wa inna min syi'atihi li Ibrahim, dia kata pernah aku lihat satu buku, aku tidak pasti sekarang namanya, bahawa Nuh alaihi salam tidak diutuskan selain untuk membawa ajaran tauhid dan lain-lain usul akidah, dan baginda tidak diutuskan untuk membawa ajaran furu'. Baginda tidak diutuskan untuk membawa ajaran furu'. Dan Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani dalam buku dia At-Tankil bima At-Ta'liq At-Tawthuri min Abatil menulis perkara ini diperlukan dalam furu' akidah yang tidak mengapa, tidak mempercayainya. Maknanya para ulama terdahulu dia telah bincang tentang bab yang berkait dengan usul dan juga bab yang berkait dengan furu'. Dan apakah itu usul akidah dan juga furu' akidah? Apa itu usul akidah dan juga furu' akidah? Usul akidah ini ialah perkara-perkara yang mesti dipercayai dan ia menentukan Islam atau tidaknya seseorang. Yang kelompok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila bab yang berkait dengan perkara usul. Kemudian yang kedua, usul akidah adalah perkara-perkara yang diterima oleh golongan ahli sunnah sebagai akidah pokok dan usul bagi ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Maknanya ayat-ayat yang muhkamat dan juga qat'i dalalah. Dia qat'i dari segi pendalilan dia merupakan satu-satunya sumber usul akidah yang disepakati oleh semua golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan antara usul akidah yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah ialah yang pertama, percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Maha suci ia daripada segala kekurangan dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Itu perkara usul yang pertama, percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya bahawa tiada siapapun yang mengetahui perkara gaib secara mutlak selain daripada Allah. Itu yang kedua. Maknanya kalau ada orang kata, saya boleh tahu perkara gaib, saya boleh lihat masa depan, saya boleh ramal masa depan, maka dia bercanggah dengan usul akidah yang ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menafikan bahawa baginda dapat mengetahui perkara-perkara yang bakal berlaku pada masa akan datang. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang menaiki unta. Rasulullah SAW sampai di satu perkampungan, dan orang-orang yang berada di perkampungan tersebut menyanyikan satu lagu nasyid dengan makna dia kata, telah sampai kepada kami orang yang mengetahui tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Lalu Nabi SAW kata, ubahlah lirik itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya. Maka usul akidah dia, kita mesti percaya bahawa tiada siapapun yang mengetahui perkara gaib secara mutlak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi lagi Rasul, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Maka ini menafikan kelompok-kelompok yang mempercayai bahawasanya ada Nabi lain selain daripada Rasulullah SAW, seperti ajaran Qadiani, seperti ajaran Rasul Melayu dan sebagainya. Qadiani ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ahmadiyah Qadiani, dia berasal daripada India.
Dan seperti mana yang kita sedia maklum, di negara India ni banyak ajaran-ajaran pelik yang muncul atas nama ajaran tariqah dan juga ilmu-ilmu kebatinan. Dan disitulah munculnya perkara-perkara yang membawa kepada bentuk-bentuk kepercayaan yang kadang-kadang membawa kepada kekufuran, kadang-kadang membawa kepada kefasikan, kadang-kadang membawa kepada kesyirikan. Antaranya percaya kepada angka 786 merupakan angka keramat. Siapa-siapa nak beramal dengan zikir 786. Siapa-siapa nak baca Al-Fatihah 786. Siapa-siapa nak meletakkan tangkal 786. Bahkan ada sebahagian daripada golongan seperti ini menjadikan 786 itu sebagai tangkal ataupun sebagai rantai untuk diletakkan di leher atas nama untuk menghilangkan diri daripada bala dan juga untuk mengelakkan diri daripada bala dan juga bencana. Kita tanya, apakah 786 itu angka yang karamah? Allah Ta'ala alam, tak ada siapa pun yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Tapi kenapa dia dijadikan sebagai angka yang karamah? Dia berasal daripada India. Asalnya 786 ini ditulis untuk menggantikan perkataan bismillah dalam urusan-urusan yang tertentu. Ulama-ulama Diobandi suatu ketika dahulu, apabila mereka nak melakukan satu-satu urusan, dia kata kalau tulis bismillah, orang akan campakkan kertas itu di merata-rata tempat. Lalu mereka tukar bismillah itu kepada 786 merujuk kepada bilangan dalam perkataan bismillah itu sendiri. Itu dia peringkat awal pada permulaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tetapi apabila para ulama yang mengasaskan benda ini meninggal dan orang pemula kehilangan ilmu mengenai perkara itu pada peringkat awal, lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadikan angka itu sebagai angka karamah dan menganggap ianya sebagai tangkal yang boleh melariskan perniagaan, yang boleh mengelakkan daripada bala bencana dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya tak ada satu nas pun yang menyebut supaya membaca sesuatu itu dengan 786 maka akan dapat fadilah-fadilah yang tertentu. Maka di situ kita kena berhati-hati dengan golongan-golongan yang menjadikan simbol dan juga angka yang kita sebut sebagai golongan batili, yang menjadikan simbol dan juga angka sebagai jalan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia baca sekadar baca-baca, tak percaya kepada apa-apa fadilah, ikut dia lah tu. Tapi kebiasaannya orang ni baca, dia baca dengan i'tiqad yang tertentu apabila mereka menganggap bilangan-bilangan yang tertentu. Sama juga nak pakai kopiah lambang capal. Pakai kopiah lambang capal, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pakai kopiah lambang capal, pada asalnya dia tak ada apa-apa. Pakai, dah hampa nak buat logo macam tu buat lah. Tapi yang jadi masalah bila ada kepercayaan yang tertentu, kalau pakai sesuatu dengan lambang yang sedemikian boleh memurahkan rezeki, boleh mengelakkan daripada bala bencana dan sebagainya, maka itu yang menjadi permasalahan. Lalu dia buat perbandingan, kenapa simbol Kaabah tak dijadikan sebagai isu? Simbol Kaabah mana ada orang jadikan simbol Kaabah sebagai tempat untuk dapatkan keberkatan? Tidak seperti simbol capal yang dijadikan oleh sebahagian pihak. Bahkan ada juga tokoh-tokoh dalam kalangan mereka yang menjadikan simbol itu sebagai, kita kata sebagai simbol yang membawa kepada banyak fadilat-fadilat yang tertentu. Jadi di situ kenapa ada sebahagian orang menentang dan berusaha untuk menjernihkan kefahaman berkaitan dengan logo capal. Kalau nak pakai sekadar pakai saja, itu lain cerita dan berbeza dengan apa yang difahami oleh sebahagian orang. Sama juga ambil kain kiswah Kaabah dan sebagainya, ambil sekadar untuk simpan lah. Tapi masalahnya setengah orang mempercayai kain itu ada keramat, kain itu boleh menyembuhkan itu, boleh menyembuhkan ini. Maka itu yang membawa bahaya kepada pegangan akidah seorang muslim dan juga seorang mukmin. Okey, kemudian yang ketiga, ayat keempat, percaya akan adanya hari kemudian dan hari pembalasan, merangkumi alam barzakh, alam mahsyar, syurga dan neraka sebagai perkara-perkara yang benar. Itu juga merupakan perkara usul. Kemudian yang kelima, mempercayai adanya dosa dan juga pahala. Yang keenam, mempercayai bahawa Allah mengutuskan sekian banyak hamba-hambanya dari kalangan manusia sebagai nabi dan rasul-rasul untuk membimbing manusia. Maka sesiapa yang mengingkari nabi-nabi tersebut yang disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan juga sunnah, maka pada ketika itu mereka telah melanggar usul akidah yang membawa kepada kekufuran dan juga membawa kepada terkeluarnya mereka daripada agama.
Kemudian yang ketujuh, mempercayai Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul, termasuklah Al-Quran, Taurat, Zabur dan juga Injil. Itu juga usul. Kemudian mempercayai wujudnya malaikat dan mempercayai bahawa mereka sama sekali tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai qada dan juga qadar. Percaya tentang adanya makhluk-makhluk yang lain yang terlindung daripada pandangan mata kasar seperti jin, syaitan dan juga lain-lain. Kita percaya benda itu wujud dan benda itu ada kerana ia diceritakan secara terperinci dalam Al-Quran, terutamanya dalam surah Al-Jin dan sebagainya. Maka kita percaya ianya sebagai usul walaupun tak nampak pada pandangan mata kita. Kemudian yang ke-12, percaya tentang Rasul ada dikurniakan mukjizat tertentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beberapa perkara yang lain. Itu usul, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Adapun perkara furuk ni pula adalah perkara-perkara akidah yang tidak disepakati di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan ia tidak menentukan Islam atau kufurnya seseorang. Maknanya dia tidak mengeluarkan seseorang itu daripada jalan agama. Berbeza pendapat tentangnya juga tidak mengeluarkan seseorang dari daerah ahli sunnah wal jamaah. Tidak mengeluarkan dia daripada daerah ahli sunnah wal jamaah. Antaranya yang pertama, ada dalam kalangan manusia ini berbeza tentang Al-Quran yang tidak qat'i dalalahnya dan hadis-hadis yang sahih merupakan sumber dalam furu' akidah. Kemudian antara usul dan furu' akidah, furu' terbukti lebih banyak dan lebih luas berbanding dengan usul akidah. Dan perbezaan pada furu' akidah tidak menjadikan seseorang itu kafir dan bukan ahli sunnah wal jamaah. Paling tinggi pun dalam sesetengah perkara ia membawa seseorang itu menjadi ahlul bid'ah wal ahwa, atau pendapatnya dianggap sebagai syaz ataupun ganjil sahaja, tetapi ia masih lagi Islam. Jadi termasuk di bawah furu' akidah ini ialah kepercayaan dan perkara-perkara berikut. Yang pertama, iman itu basit, iaitu iman itu sahaja ataupun murakkab. Iman itu ada bahagian-bahagian yang tertentu. Ada orang kata iman itu basit satunya, dan ada orang kata iman itu ada bahagian-bahagian yang tertentu. Dan adakah ia boleh bertambah dan juga boleh berkurang, juga menjadi perbahasan dalam furu' akidah. Kemudian yang kedua, dapat tak manusia melihat Allah semasa hidup di dunia ini? Berbeza pendapat dalam kalangan para ulama tentang perkara tersebut. Ada ulama yang mengatakan tak boleh, dan ada ulama yang mengatakan jaiz ataupun mungkin, seperti mana yang dikemukakan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Ditanya, adakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj? Kesemua ulama sepakat mereka melihat Allah. Nabi SAW melihat Allah. Cuma mereka berbeza pendapat di mana. Sama ada Nabi melihat dengan menggunakan mata hati ataupun melihat dengan menggunakan ra'yul ain, dengan menggunakan mata kepala. Itu berbeza juga pendapat dalam kalangan para ulama. Ibnu Taimiyah dan seangkatan dengannya kata Nabi lihat dengan mata hati, tidak lihat dengan mata zahir. Adapun Asy'ariyah mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata zahir. Berlaku perbezaan pada itu. Tapi adakah dia akan menjadikan seseorang itu kufur apabila berbeza pendapat? Tidak, kerana ia termasuk dalam perkara furu' akidah. Kemudian nabi-nabi adakah terdiri daripada kalangan lelaki sahaja ataupun ada juga dalam kalangan perempuan? Juga berbeza pandangan para ulama mengenai perkara tersebut. Setelah mati, apakah semua bahagian tubuh manusia akan binasa ataupun ada yang tidak binasa? Juga berbeza pandangan dalam kalangan para ulama. Kemudian kalamullah itu bersuara atau ia tidak berhuruf dan juga bersuara. Berlaku perbezaan dalam kalangan para ulama. Kalamullah, adakah dia bersuara, adakah dia berhuruf ataupun dia tidak berhuruf dan juga tidak bersuara? Juga berlaku perbezaan dalam kalangan para ulama mengenai kalamullah. Kemudian ibu bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebagai muslim ataupun tidak, juga perkara dalam furu' akidah. Berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama. Kemudian adakah Allah itu sesuatu ataupun tidak, juga berlaku perbezaan. Kemudian yang keempat, yang ke-8, sifat-sifat Allah itu adakah ia ain zatnya ataupun bukan ain zatnya, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendirikah ataupun bukan. Kemudian yang ke-9, Khidir yang tersebut dalam kitab-kitab hadis sahih dan hidup sezaman dengan Nabi Musa. Adakah dia nabi, adakah dia wali ataupun adakah dia malaikat? Juga berbeza pendapat dalam kalangan para ulama. Bahkan kepercayaan tentang akan muncul di akhir zaman Imam Mahdi
Dajjal, Nabi Isa dan lain-lain, meskipun sahih berdasarkan kepada hadis mutawatir maknawi. Dia bukan mutawatir lafzi. Hadis ahad ni dia terbahagi kepada dua bentuk. Ada hadis yang disebut sebagai hadis ahad dan ada hadis yang disebut sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad ni dia tidak diriwayatkan oleh kumpulan yang banyak. Manakala hadis mutawatir diriwayatkan melalui kumpulan yang banyak dan mereka menyebutkan secara solid tentang perkara itu melalui jumlah yang banyak. Seperti Al-Quran ni mutawatir. Mutawatir lafzi dan juga maknawi. Kemudian mutawatir pula terbahagi kepada dua. Ada mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. Ada yang berbentuk mutawatir lafzi dan maknawi, kedua-duanya dihimpunkan sekali. Seperti mana Al-Quran yang sampai kepada kita pada hari ini secara lafaz solid, secara maknawi juga solid. Ada hadis yang berbentuk mutawatir lafzi sahaja. Dan ada hadis yang berbentuk mutawatir maknawi. Hadis-hadis yang berkait dengan Imam Mahdi ini dia bukanlah mutawatir lafzi. Kerana kesemua hadis yang membicarakan tentang Al-Mahdi ini merupakan hadis ahad. Yang mana cerita tentang Imam Mahdi itu tak solid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Cerita tu ada, tapi cerita yang berbeza-beza mengikut hadis yang berbeza-beza dan tak ada satu hadis yang menceritakan secara solid tentang Imam Mahdi itu dengan cerita yang sama, dijumlahkan dengan riwayat yang banyak oleh perawi yang ramai. Kita ambil contoh bab yang berkait dengan mutawatir ni, mutawatir lafzi dan juga maknawi. Mutawatir lafzi ni dia biasanya dengan satu lafaz, dengan satu cerita diriwayatkan oleh orang yang banyak. Manakala mutawatir maknawi ni biasanya dia himpun ke semua cerita-cerita yang ada dan akhirnya mereka buat kesepakatan benda ini merupakan benda yang wujud. Seperti kisah Bermuda Triangle. Bermuda Triangle ni macam-macam cerita yang kita terima. Dia boleh tarik magnet, boleh tarik kapal, boleh heret kapal terbang masuk ke dalamnya. Sahih tak sahih, wallahu ta'ala a'lam lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi akhirnya kita boleh buat satu kesimpulan Bermuda Triangle itu adalah wujud. Kita boleh buat kesimpulan Bermuda Triangle itu adalah wujud. Sama dengan Imam Mahdi, walaupun dia datang dengan cerita yang berbeza-beza dengan berbagai riwayat, sama ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang hasan dan sebagainya, tetapi secara kesimpulannya dari segi maknawi, Imam Mahdi itu wujud. Itu menurut pandangan sebahagian para ulama. Namun ada sebahagian ulama yang tak menerima. Dia kata Imam Mahdi ini hadis ahad. Dan perkara dalam bab yang berkait dengan hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalam perkara akidah. Maka perkara ini dianggap sebagai furu' akidah oleh sebahagian besar ulama Sunni. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia pernah sebut, dia macam nak percaya Mahdi itu akan muncul, dia macam tak solid, dia kata. Seolah-olah kerana tak ada nas yang jelas yang menerangkan tentang kemunculan Al-Mahdi. Namun bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni, kenapa kita terima kemunculan Al-Mahdi? Sebab berdasarkan kepada lafaz mutawatir maknawi yang kita sebutkan tadi, walaupun tak disebut secara solid melalui satu-satu cerita secara mutawatir, tapi dari segi cerita yang banyak itu menunjukkan adanya Al-Mahdi pada ketika akhir zaman akan datang nanti. Jadi contoh-contoh perbezaan pada furu' akidah antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah juga ada perbezaannya. Antaranya perbezaan pendapat dalam menentukan elok atau tidak eloknya sesuatu. Adakah ia bergantung kepada ketentuan akal ataupun syarak? Maturidi berpendapat ia bergantung kepada ketentuan akal. Manakala Asy'ariyah pula berpendapat ia bergantung kepada ketentuan syarak. Mana-mana yang syarak kata elok, maka eloklah menurut pandangan Asy'ariyah. Walaupun pada pandangan akal ianya tidak elok. Maturidi tak. Kalau syarak kata elok tapi pada pandangan akal dia tidak elok, maka ia masih dikira sebagai tidak elok. Berbeza pandangan di situ. Kedua-dua golongan, Asy'ariyah dan juga Maturidi, menerima kalam Allah yang sebenarnya, yaitu kalam nafsi. Cuma mereka berbeza pendapat, adalah kalam nafsi daripada Allah itu didengar ataupun tidak. Kata Maturidi, tidak boleh didengar. Apa yang didengar oleh Nabi Musa misalnya hanyalah sesuatu yang menunjukkan kalam nafsi Allah sahaja. Asy'ariyah pula berpendapat ia boleh didengar. Boleh didengar. Kemudian Allah tidak menaklifkan ataupun membebankan manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Demikianlah pendapat Maturidiyah. Asy'ariyah pula berpendapat harus bagi Allah nak membebankan manusia
berdasarkan kepada apa yang dia tidak mampu pikul. Kerana bagi mereka Allah Subhanahu wa taala itu boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Seperti contoh yang dikemukakan dalam sifat harus bagi Allah. Kalau kita pernah belajar sifat 20, dalam sifat harus bagi Allah ada satu perbahasan dalam kalangan ulama Asy'ariyah, dia kata boleh jadi harus bagi Allah untuk memasukkan orang yang beriman ke dalam neraka dan memasukkan orang yang kufur ke dalam syurga. Boleh jadi. Sebab dia kata itu adalah sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Maturidi kata tak. Sebab Allah dah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan dengan apa yang mampu dipikul oleh mereka. Maka di situ berlaku perbezaan yang mana kita kata wujudnya usul dan juga furu' dalam perkara yang berkait dengan akidah yang tidak mengeluarkan seseorang daripada daerah yang kita sebut sebagai daerah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Cumanya bila kita berbahas dan kita berbincang di medan ilmiah, maka kita akan jumpa perbahasan-perbahasan berdasarkan kepada dalil yang kuat, perbahasan-perbahasan berdasarkan kepada kita kata metod bagaimana nak memahami sesuatu dalil yang akhirnya ada ulama yang akan berpegang cenderung kepada pendapat itu dan ada ulama yang akan cenderung kepada pendapat ini. Namun nak katakan secara umum terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, itu tidak. Itu tidak seperti mana yang disebut oleh para ulama. Contoh-contoh perbezaan pada furu' akidah antara Asy'ariyah dan juga tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah yang lain. Antaranya Asy'ariyah ini berbeza dengan Al-Imam Al-Bukhari dari segi menganggap kalam Allah itu tidak berhuruf dan juga bersuara. Adapun Al-Bukhari beliau mempercayai kalam Allah itu bersuara, hanya ia tidak berhuruf sahaja. Itu perbezaan juga pada memahami kalam Allah. Jumhur Asy'ariyah dan juga Maturidiyah berbeza dengan Ibnu Hazmi dari segi adakah wanita boleh menjadi nabi? Adakah wanita boleh menjadi nabi? Ibnu Hazmi berpendapat ada juga wanita yang dipilih menjadi nabi, seperti ibu Nabi Musa dan juga ibu Nabi Isa, Sayyidatina Maryam alaihissalam. Kerana apa? Kerana ada perkataan Maryam itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama Asy'ariyah tak menerima, tapi Abu Hasan Asy'ari menerima kenabian seorang wanita. Kerana apa perbezaan itu berlaku? Kerana perbezaan pada menafsirkan kalimah wahyu. Dia kata wahyu ini hanya diberikan kepada Nabi, sedangkan orang yang bukan Nabi tidak dinamakan sebagai wahyu, dinamakan sebagai ilham dan sebagainya. Tapi ulama yang menolak pandangan ini menjawab, kalau gitu Allah kata dia mewahyukan sesuatu kepada an-nahlu, kepada semut. Adakah semut itu jadi Nabi? Maka di situ perbezaan pula yang berlaku dalam kalangan para ulama dalam menentukan perkara itu. Okey, kemudian Ahlul Hadis dan juga Salafiyah menerima tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat sebagai landasan akidah. Itu perbezaan dalam metode pengajian akidah. Tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat. Asy'ariyah pula menerima 20 sifat Tuhan yang wajib diimani. Pada asalnya mereka hanya menerima 13 sahaja tuan-tuan. Setelah ditambah dengan 7 sifat maknawiyah yang diterima Maturidiyah, barulah jadi 20 secara keseluruhan. Secara keseluruhannya yang digabungkan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dalam kitab dia Ummul Barahin. Ummul Barahin ini menjadi kitab akidah yang menjadi landasan kepada penulisan kitab-kitab akidah di tanah Melayu. Kitab-kitab ulama Faghani suatu ketika dahulu, kitab-kitab ulama daripada Palembang dan sebagainya biasanya mengambil kita kata mengambil manfaat daripada kitab Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dan dijadikan sebagai silibus. Sebagai silibus di pondok-pondok. Adapun tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini kebanyakannya diajar di universiti. Kebanyakannya pula diajar di negeri-negeri ataupun di negara-negara yang mengamalkan pendekatan ahlul hadis dalam memahami akidah. Maka di situ berlaku perbezaan pada corak untuk memahami akidah. Jadi bagi mereka yang berpegang kepada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, mereka ada asas mereka yang tersendiri dalam menentukan perkara itu. Dan mereka tidak dikatakan sebagai orang yang salah ketika memilih metode tersebut. Kemudian Asy'ariyah dan juga Maturidiyah tidak menerima hadis ahad sebagai sandaran dalam bab akidah. Dan di sinilah munculnya kumpulan yang menafikan wujudnya Imam Mahdi pada akhir zaman. Seperti pemikir-pemikir daripada Mesir, tokoh-tokoh ulama ahli sunnah daripada Mesir
Ada yang kata cerita Imam Mahdi ni tak sahih, tak jelas. Dan bila dia tak jelas, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai landasan dalam akidah. Maknanya siapa-siapa nak percaya ataupun tidak percaya, tidak menjadikan seseorang itu kufur. Sedangkan salafiyah dan juga ahlul hadis menerima hadis ahad sebagai hujjah selama mana hadis itu merupakan hadis yang sahih. Dan sebab itu dalam perbahasan tentang Imam Mahdi, ahlul hadis ni mereka berpegang teguhlah kepada cerita munculnya Imam Mahdi pada akhir zaman, dan sesiapa yang mengingkari bagi mereka termasuk dalam kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang menjadi ahlul bid'ah dan juga mengikut hawa nafsu. Di situ kedudukannya. Kemudian qadar dan juga qadar menurut Asy'ariyah terbahagi kepada mu'allaq dan juga mubram. Yang mu'allaq ni yang boleh berubah, dan mubram yang solid yang tidak berubah. Sedangkan salafiyah dan ahlul hadis pula membahagikannya kepada kauni dan juga syar'i. Ibnu Qayyim telah membincangkan dengan panjang lebar tentang perbezaan perbahagian ini seperti itu dalam kitabnya Syifa'ul Alim. Okey. Kemudian Asy'ariyah pada umumnya memakai kaedah takwil apabila berhadapan dengan hadis-hadis dan juga ayat-ayat mutasyabihah. Takwil ni kalau kita baca dalam kitab Jawharatul Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani dia ada sebut, dia kata bila berjumpa dengan nas-nas mutasyabihat, awilhu aw fawwid lahu. Takwilkannya, yakni takwilkan ayat itu ataupun serahkan bagi Allah Subhanahu wa taala maknanya. Itu apa yang dipegang oleh Asy'ariyah secara umum. Manakala golongan salafiyah pula mentafwidkannya, yakni menyerahkannya kepada Allah. Sementara golongan salafiyah yang lain pula menisbatkan terlebih dahulu makna asalnya, kemudian baru diserahkan hakikat maknanya kepada Allah. Maknanya bagi golongan salafiyah yang mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpegang kepada kaedah bila Allah sebut yadun dari segi makna zahir. Adapun makna hakikat mereka tidak menyatakannya. Hakikat serahkan kepada Allah. Tapi bila Allah sebut macam itulah yang kita terima, dan macam itulah yang kita pegang. Adapun dari segi hakikat, yang dikubijalani, layak dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaannya. Jadi mereka isbat makna zahir, hakikat mereka serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan al-mufawwidun, golongan takwid ni, dia serah kepada Allah. Dia tidak isbat makna zahir dan juga tidak isbat makna hakiki. Adapun golongan salafiyah yang berpegang kepada manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, dia isbat makna zahir tetapi dia menyerahkan makna hakiki itu kepada Allah Subhanahu wa taala bila takyif, tanpa membagaimanakannya. Bagaimanapun, kesemua mereka tetap pegang satu pendirian, yakni tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka pun bawalah contoh. Antaranya orang kata muka manusia macam ni. Kemudian muka dinding. Macam mana muka dinding? Kita bila salah, muka kuala. Kita pergi ke kuala, kita kata pergilah ke muka kuala tu, ada orang jual ikan kat situ. Nelayan baru naik. Muka kuala bagaimana? Adakah sama dengan muka kita? Tak sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi kenapa digunakan perkataan muka? Sebab ada perkataan yang kadang-kadang dikongsi pada zahirnya, tapi pada hakikatnya dia membawa makna yang berlainan dan juga makna yang berbeza. Dan itulah yang dipegang oleh golongan yang mengisbatkan makna-makna daripada ayat mutasyabihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kata coach. Ada coach jurulatih. Dan ada coach merujuk kepada kereta api itu. Coach untuk wanita sahaja kan. Berbeza tu. Perkataan sama, tapi secara hakikatnya kedua-duanya membawa keadaan yang berbeza. Bukan berbeza sikit-sikit, berbeza pula jauh. Yang seorang itu jurulatih orang, yang seorang lagi itu kok kereta api, yang menjadi gerabak-gerabak bagi kereta api. Maka berbeza di situ juga menjadikan perbezaan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi pada akhirnya mereka bersepakat pada satu prinsip, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun. Itu prinsip umum yang kita pegang. Itu adalah perkara usul yang wajib kita pegang. Adapun perkara furu' tentang cara bagaimana nak menanggapi, maka itu kembali kepada jalan pengajian yang kita pilih.
Ada orang dia pilih jalan Asy'ariyah, belajar sifat 20, terpulang kepada dia. Ada orang dia pilih untuk belajar tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bila takwil, tanpa adanya takwil. Maka tafadhal, kita kata silakan. Yang penting pada akhirnya kita bersepakat pada satu usul bahawa Tuhan itu tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Tapi ada sebahagian orang dia belajar akidah laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak sama dengan mana-mana makhluk. Okey, dia belajar tentang tangan Allah tidak sama seperti tangan manusia. Allah tak ada tangan, tapi tangan itu kita kata dibahaskan sebagai kudrat, yakni kekuasaan Allah. Tiba-tiba dalam bab yang berkait dengan tarikat yang dia belajar, dia kata Allah itu boleh masuk dalam badan manusia dan menjelma dalam rupa manusia. Allah itu wujud dalam badan Nabi Muhammad sebagai penzahiran dan juga limpahan kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahayanya tuan-tuan bila kita tak mampu nak membezakan antara akidah yang murni, yang tulus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dengan akidah yang dicampur dengan pemikiran manusia dan juga falsafah-falsafah ciptaan manusia. Okey, dari kita azan seperti itu insya-Allah. Yang kita sebutkan tadi kan. Okey, bersungguh-sungguh menafikan Allah itu wujud tanpa tempat. Ada sebahagian golongan yang bersungguh-sungguh bila kita kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia pun menafikan Tuhan tak duduk di atas arsy. Dia menafikan. Tetapi boleh pula percaya Tuhan itu boleh menempati tubuh manusia, seperti mana yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tasawuf filosofi yang terpengaruh dengan falsafah Neoplatonisme ketika membahaskan tentang Allah. Allah menjumpai, Allah berada dalam jubahku dan sebagainya. Lalu mereka mentakwil perkataan-perkataan itu untuk dielakkan daripada dikufurkan perkataan tokoh-tokoh seperti itu. Bersungguh menafikan pada satu tempat, tapi boleh menerima pada satu tempat yang lain. Itu yang kadang-kadang kita pelik dengan pemahaman sesetengah golongan yang kita kata berpegang kepada tasawuf, tarikat dan sebagainya ini. Kemudian antara sebab kekeliruan dan salah faham dalam memahami metodologi aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, tidak memahami konsep usul dan juga furu' dengan baik. Kemudian Asy'ariyah itu dianggap sebagai golongan yang mesti mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Padahal mereka ada kalanya menerima sahaja ayat-ayat dan hadis-hadis itu tanpa sebarang takwilan, terutamanya tentang melihat Allah pada hari akhirat. Mereka tak takwil, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Asy'ariyah tak takwil. Sementara golongan Salafiyah pula dianggap langsung tidak menerima kaedah takwil. Dia kata ni jumuk literalis. Sedangkan Salafiyah ada kalanya tidak dapat mengelakkan diri mereka daripada mentakwilkan sesuatu perkara. Kemudian penggunaan istilah ulama tertentu yang disalahartikan. Misalnya penggunaan istilah ahli sunnah wal jamaah untuk kumpulan mereka sahaja. Perkataan dhalla ataupun dhalalan dan sebagainya. Bila ulama kata sesat tu, dia kata sesat tu keluar daripada Islam. Sedangkan kebiasaannya ada perkataan yang ulama guna dhalal, tapi dhalal itu tidak merujuk kepada kesesatan yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Kesesatan itu bagi mereka hanya tersilap dalam menukilkan pandangan yang sebegitu. Dan berapa banyak fatwa-fatwa Ibn Taimiyah yang kadang-kadang disalaharti oleh sebahagian pihak sehingga melahirkan sikap ekstremisme dalam kalangan umat Islam yang mewujudkan kelompok jihadi dan sebagainya itu. Kemudian yang keempat, taksub, jumud, tidak mahu menerima langsung perbezaan dalam perkara-perkara yang masih boleh lagi berbeza. Itu juga antara salah satu sebab mengapa berlakunya tragedi-tragedi yang sebegini dalam dunia Islam. Yang sikap dan pendirian yang sepatutnya diambil oleh kita lah tuan-tuan. Yang pertama, meraihkan setiap perbezaan apabila melibatkan furu' akidah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau usul akidah, yang kita lawan habis-habis, kita lawan habis-habis salah. Kalau buat yang berkait dengan usul akidah, seperti yang contoh kita bagi tahu tadi, percaya angka boleh membawa keramat yang tertentu. Percaya tunggu dia boleh tahu masa depan. Itu kita kata sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebut dalam usul akidah. Kemudian saling bantu-membantu antara kesemua aliran ahli sunnah wal jamaah dalam usaha menegakkan Islam, menegur secara bijaksana dan berhemat jika berlaku kesilapan. Kita manusia ini sabaqul lisan. Kadang-kadang kita tersilap dalam menukil dan juga tersilap dalam berbicara.
tegur secara berhemat. Tegur, kalau orang tu bersedia menarik balik pandangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak bersedia menarik balik, bahkan dia ada hujah yang tertentu, maka kita bertoleransi menerima hujah yang dikemukakan selagi mana tidak terkeluar daripada dasar Al-Quran dan juga Sunnah. Tidak mentohmah, memfitnah, menuduh, mencerca, memaki hamun sesama ahli sunnah. Sebaliknya memperakui dan mengenang setiap jasa dan sumbangan yang diberikan oleh setiap orang ulama dari setiap aliran. Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Asy'ariyah, tapi jasa mereka sangat besar dalam dunia hadis, sehingga kita dapat memahami hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim secara baik pada hari ini. Kemudian meneladani tokoh-tokoh ulama sunni di seluruh pelosok dunia yang berfikiran terbuka dan bersangka baik terhadap semua aliran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang seterusnya mempelajari kitab-kitab akidah semua aliran sunni secara saksama. Lebih baik jika kesemuanya dimasukkan dalam sukatan pengajian di pusat-pusat pengajian supaya kita tidak terkongkong dengan aliran satu bentuk pemikiran saja. Maknanya kita belajar semua. Bila kita belajar ni, kita boleh buat analisis, kita boleh buat kajian, maka akhirnya kita akan memilih apa yang kita rasa sesuai untuk kita pegang dan untuk kita rokok. Kemudian siapakah ahli sunnah wal jamaah? Ini yang terakhir sekali. Ahli sunnah wal jamaah itu terdiri daripada 3 golongan. Yang pertama ahlul hadis wal athar. Golongan ahlul hadis dan juga yang berpegang kepada pandangan kata-kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Yang ketiga Maturidiyah. Demikianlah pengenalan yang dikemukakan oleh As-Safarini dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ahli sunnah wal jamaah itu terdiri daripada 3 golongan. Yang pertama ahlul ra'yi wan nazar, yakni orang yang berpegang kepada akal dan juga pemerhatian apabila nak mendalilkan sesuatu perkara. Yang kedua ahlul hadis wal athar. Yang ketiga ahlul kashfi wal wijdan, yakni kelompok-kelompok tasawuf yang berpegang kepada tasawuf sunni, yang berpegang kepada tasawuf berdasarkan kepada jalan Rasulullah SAW. Demikian yang dikemukakan oleh Murtaza Az-Zubaydi. Dia bukan Syiah, ada beberapa yang dirahmati Allah. Dia nama dia Murtaza Az-Zubaydi. Biasanya Murtaza ni kita dah kat Syiah, tapi dia bukan Syiah. Nama dia je macam tu. Dan banyak lagi yang lain. Namun sebaik-baik takrif ahli sunnah wal jamaah ialah seperti mana yang diberikan oleh Rasulullah SAW sendirilah. Siapa tuan-tuan? Seperti mana hadis, sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 puak dan umatku akan berpecah kepada 73 puak. Semuanya di neraka melainkan satu puak sahaja. Lalu para sahabat bertanya, siapakah satu puak itu wahai Rasulullah? Jawab baginda, mereka adalah puak yang berada di atas landasanku dan juga landasan para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka itulah sebaik-baik jalan yang kita ikuti, sebaik-baik jalan yang kita teladani dalam kehidupan kita. Namun seperti mana yang kita sebutkan tadi, tiga aliran yang kita sebutkan tadi, mereka tetap ahli sunnah wal jamaah, cuma mereka berbeza dalam perkara furu' yang berkait dengan furu' akidah. Samalah berbeza ni mana-mana pun ada tuan-tuan. Bab nak zikir lepas solat pun orang berbeza. Yang mana yang nak didahulukan selepas daripada istighfar? Astagfirullah. Adakah kita baca la ilaha illallah wahdahu dahulu ataupun Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram? Itu pun berbeza pandangan dalam kalangan para ulama mengenai perkara itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita habis dulu setakat itu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi yang terbaik dalam kita meneruskan perjalanan sebagai ahli sunnah wal jamaah insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.